سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله. Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwa-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli
وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Kurban 106.2. Pelari kalibrasi parti bertujuan mendapatkan data jelas jumlah parti yang berada dalam negara. Sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Keselamatan akaun bank mungkin terancam semasa melakukan transaksi perbankan dalam talian. Cyber Security Malaysia ingin mengingatkan orang ramai untuk melaksanakan amalan terbaik dan mematuhi garis panduan keselamatan apabila melakukan transaksi perbankan dalam talian. Sebarang insiden keselamatan cyber boleh dilaporkan ke Pusat Bantuan Cyber 999 atau hubungi Cyber Security Malaysia di 03-88007999 untuk pertanyaan dan maklumat lanjut. Kalau kita betul-betul seorang sahabat yang baik, dalam konteks harta ni, kalau kita ada sesuatu, kita akan beri dia lebih berbanding dengan keperluan kita. Itu kira level tinggi. Kita rasa untuk kita boleh cari lain. Tapi kalau sekadar ada RM10, kau ambil dah RM5, aku RM5. Itu dah kira bagus dah. Yang paling rendah kalau ada RM10, bagi dia RM2 dah. Dan kau RM2 dah. Masih memberi lagi. Jadi kita tengoklah level kita di mana dan hak yang kita berikan kepada saudara kita yang mana. Begitu juga bercakap tentang hal-hal akhlakiah. Misalnya, apa-apa keperluan sahabat tu kita cepat mendahulukan dia. Kalau dia ada masalah, kita orang yang pertama yang akan datang kepada dia. Kemudian kalau tentang keburukan dan aib dia, kita tidak cepat untuk membuka. Yang itu kita diamkan. Itu lebih baik. Tegur tu satu hal lain, masih kena tegur, tetapi kita tak memburuk-burukkan dia di hadapan orang ramai. Dan hal-hal yang dia sukai pula kita bicarakan. Ini sahabat apa kalau asyik nak mengutuk-ngutuk, asyik memburukkan orang tu. Dan apa sahaja keterlanjuran dan kesalahannya, kita akan cepat-cepat maafkan. Dan kita akan sentiasa pula mendoakan sahabat kita itu, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal. Dan kita akan ringankan beban dia setiap masa. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif, Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak. Dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Ya, bersama dengan saya Faiz Haji Osman. Dari hati kita berkongsi, mencari solusi. Menghampiri 9:10 malam. Kita masih lagi dari hati kita setiap Jumaat 9 malam. Kita nak bawakan dua orang tetamu. Pakar kita bawakan untuk kita berbicara isu-isu kekeluargaan, isu rumah tangga. Kalau ada sebarang persoalan yang anda nak ajukan bersama kami, 0112900404. Juga berinteraksi, kita sekarang bersiaran di Facebook Live IKIM FM. Jadi anda boleh kongsikan soalan, komen anda dekat situ. Kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita pada malam ini. Dah pun bersedia di atas talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is, sihat ke semuanya ni? Alhamdulillah. Kita masih lagi atas talian kita. Kami tak menerima sebarang tetamu untuk berinteraksi bersama-sama. Tak apa, kita masih lagi boleh mendengarkan respon daripada dua orang pakar kita ni. Sebarang persoalan sahabat-sahabat kita ajukan. Kita bersama dengan Yang Amat Arif, Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Hakim Syariah Malaysia, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Juga bersama dengan bahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak UKM, juga Pesuruhjaya Kanak-kanak Sohakam. Bersama dengan
Dan kita, sekali lagi saya nak ajak anda berinteraksi. Kita live dekat Facebook, anda boleh tonton sekarang ini. Kalau tak sempat, maklumlah sekarang hari ni cuti, mungkin ada yang balik kampung, sibuk. Masuk kejap, tekan button share. Esok tengok ataupun lusa boleh tengok balik. InsyaAllah sebab dia ilmu yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan semua orang pada malam ni. InsyaAllah saya malam ni nak terus saja dengan soalan sahabat pendengar kita. Ada banyak yang kirimkan soalan yang tak sempat kita raikan. Kita nak terus bersama dengan soalan satu. Saya kira ini saya tujukan terus pada Yang Ma'arif lah. Soalan ini sahabat kita bertanya. Sekiranya suami failkan kes tuntutan kembali taat. Ni dekat mahkamah yang berbeza dan pada masa yang sama si isteri ni menuntut tuntutan fasah, failkan tuntutan fasah. Kes mana yang patut diselesaikan dulu? Katanya tak nak hidup dah dengan suami disebabkan pengabaian tanggungjawab suami culas bagi nafkah. Yang Ma'arif. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' yang dikasihi DJ Faiz, Prof. Dato' Aziah dan sahabat-sahabat kita penonton FB Live dari hati. Soalan yang ditanya ni Faiz berkaitan dengan pertindihan bidang kuasa. Kita ada kes yang puan bertanya soalan ni. Terima kasih kepada puan yang bertanya soalan. Kes yang difailkan selalunya kan apa yang terjadi ialah katakan seorang isteri dan suami ni dia duduk dalam satu negeri. Kita katakanlah Negeri Sembilan contohnya kan. Duduk dalam satu negeri, kata duduk di Negeri Sembilan, kemudian dalam semasa tinggal di rumah kelamin tersebut berlaku sesuatu perkara, katakanlah pengabaian tanggungjawab di pihak suami. Kadang-kadang yang selalu berlaku, isteri itu didera oleh suami dan dia mengambil keputusan untuk keluar daripada rumah, Faiz. Okey, biasanya dia akan balik ke rumah ibu bapa dia lah. Kan? Bila lagi daripada rumah suami, rumah kelamin, katakan di Negeri Sembilan, dia lagi ke balik ke rumah ibu bapa dia, katakan di Negeri Selangor. Okey. Kan? So, jadi apa yang berlaku ialah bila berlaku pengabaian tanggungjawab suami tadi, maknanya hak isteri tadi itu telah terabai. Bila hak dia terabai tadi, maka peruntukan undang-undang sama ada di Negeri Sembilan ataupun mungkin di negeri-negeri yang lain, dan juga apabila dia balik ke Negeri Selangor, kan, maka apa yang berlaku ialah dia balik ke rumah ataupun tempat dia bermasautin di Negeri Selangor, negeri asal dia. Okey, sebelum dia berpindah dan tinggal di rumah kelamin dia di Negeri Sembilan tadi bersama dengan suami. Okey, contohlah ni Faiz, sebab Faiz tanya dengan saya, kita tanpa kita sebut mana negeri je. Betul. Okey. Okey. Bila dia dah balik ke Negeri Selangor, okey, isteri tadi tu dia failkan tuntutan fasad di bawah enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor ataupun di negeri-negeri yang lain tempat dia bermasautin, sebab peruntukan dia lebih kurang sama je, Faiz. Okey. So dia failkan fasad di tempat dia bermasautin di Negeri Selangor, okey, dan dalam masa yang sama suami dia yang rumah kelamin dia di Negeri Sembilan tu, dia failkan satu tuntutan kembali taat. Sebab isteri dia tadi tu telah keluar rumah daripada Negeri Sembilan dan balik ke rumah mak bapak dia di Negeri Selangor. Jadi saya percaya inilah apa yang disebut oleh puan yang bertanya tadi tu. Ada dua kes yang difailkan secara berasingan oleh suami di Negeri Sembilan dan juga isteri di Negeri Selangor. Okey. Kalau katakan Faiz dalam keadaan terjadinya sebegitu, maka satu tuntutan untuk kembali taat. Kenapa suami tadi dia minta isteri dia tadi tu kembali taat? Sebab isteri dia telah keluar daripada rumah. Okey. Satu. Yang kedua pula, kemungkinan yang saya nampak lah Is, kalau katakan isteri tadi
dia keluar daripada rumah, balik ke rumah kedua ibu bapa dia dan menggunakan alasan tidak dapat nafkah sebab dia ada apa ni, correlation ataupun dia ada hubung kait antara isu nusyus taat dengan nafkah tadi. Biasanya dia ada kaitan macam tu Kalau katakan pengabaian tanggungjawab suami tadi daripada aspek pukul contohnya. Kalau katakan isteri tadi tu teraniaya, dipukul secara fizikal, dia lari keluar daripada rumah, mungkin kita tak nampak ada correlation. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, correlation ataupun hubung kait antara kembali taat tadi tu dengan nafkah, kan? Sebab di bawah section 60 Akta ataupun enactment Undang-Undang Keluarga Islam, negeri-negeri semua sama. Sama ada di Perak ke, di Terengganu ke, di Selangor ke, di Negeri Sembilan ke, dia punya peruntukan dia sama, Faiz. Maknanya isteri yang dia menuntut nafkah, okey, dan kalau katakan isteri tadi tu seorang isteri yang nusyus, katakan dia keluar rumah, Faiz, tanpa keizinan daripada suami yang disebut dalam seksyen 60 tadi tu, maka isteri tadi tu dia tidak berhak dia tidak berhak ke atas nafkah tadi sebab dia adalah isteri yang nusyus. Jadi saya suspek lah, kita tak tahu siapa ni, saya suspek bila mana suami dia tu dia filekan tuntutan kembali taat di satu negeri, katakan di Negeri Sembilan tadi tu, dalam keadaan suami isteri dia tu telah memfailkan tuntutan pembubaran perkahwinan atas alasan suami dia tu gagal berikan nafkah. Jadi dia keluar rumah. Okey, dia keluar daripada rumah sebab dia tak dapat nafkah daripada suami dia, maka dia keluar daripada rumah dan dia kembali ke rumah ibu bapa dia. Maka bila dia kembali ke rumah ibu bapa tu, dia failkan fasah tadi sebab antara alasan yang membolehkan dia mohon fasah tadi tu ialah kegagalan suami dia tu memberikan nafkah untuk satu tempoh masa tertentu. Biasanya dalam peruntukan undang-undang tu melebihi 3 bulan. Ataupun ada setengah negeri tu melebihi 4 bulan. Okey. Jadi saya assumekan ataupun sedangkan Faiz, kemungkinan dalam soalan yang puan bertanyakan soalan tadi tu, maknanya telah berlaku pengabaian nafkah tu selama tempoh 4 bulan. Sebab itulah dia keluar daripada rumah dan dia filekan tuntutan fasah tu bukan di Negeri Sembilan. Bukan di tempat suami dia tu dan rumah kelamin suami dia dengan dia duduk. Tapi adalah di rumah tempat asal dia tu, tempat ibu bapa dia. Saya suspek lagi saya masih lagi buat jangkaan. Kemungkinan ini yang berlaku. Jadi sebab itulah Faiz, ada satu tuntutan kembali taat difailkan di di Negeri Sembilan tadi tu, dan satu lagi difailkan di Negeri Selangor. Okey. Apa tujuan ni Faiz? Suami dia tadi tu failkan kembali taat di negeri satu tadi tu sebab sekiranya mahkamah mendapati bahawa isteri dia tu memang telah keluar rumah menyebabkan dia menjadi isteri yang nusyus, maka dalam tempoh tersebut tu kan Faiz, dia tidak berhak untuk menuntut nafkah. Dia memang, maknanya suami tadi tu dia tidak wajib untuk memberikan nafkah disebabkan oleh berlakunya perbuatan nusyus isteri tadi tu dalam tempoh yang melebihi 4 bulan. Manakala isteri yang memfailkan fasah di negeri Selangor tu atau di negeri-negeri yang lain, bila dia keluar daripada rumah tadi tu, dia failkan di negeri yang untuk buat tuntutan fasah tadi sebab dia mendakwa tempoh yang dia keluar rumah tadi tu ataupun sebelum daripada itu dia tak dapat nafkah tanpa ada alasan-alasan yang kukuh di pihak suami dia tadi. Maka kalau sekiranya mahkamah mendapati dakwaan isteri yang memfailkan fasah tadi bahawa telah berlaku pengabaian nafkah untuk satu tempoh yang melebihi 4 bulan tadi, maka isteri tadi akan mendapat hak dia untuk pembubaran perkahwinan. Jadi apa yang berlaku dengan Faiz, itu yang tindakan yang difailkan pihak suami tadi tu. Sebab bila katakan dia failkan satu tuntutan di negeri yang tempat mereka ni
berkelamin tadi tu, Ummah Hadi tadi, kalau mahkamah mendapati bahawa benar isteri tadi tu telah nusyuz, maka dia tidak berhak ke atas nafkah, maka suami tadi tu saya percaya dia akan gunakan perintah kembali taat tadi tu untuk digunakan dalam tuntutan isteri dia tu untuk membubarkan perkahwinan tadi tu secara fasah. Jadi dia gunakan itu kan Faiz sebagai satu shield ataupun defend dia bahawa dia tak bayar nafkah tadi tu sebab isteri dia telah nusyuz. Maka nasihat saya dalam konteks ini kan Faiz, maka oleh kerana isteri dia tadi tu dah filekan di satu negeri yang berlainan, maka isteri tadi tu dia kena ambil pendekatan untuk pergi dan membela diri dalam tuntutan kembali taat tadi tu, supaya mahkamah yang satu lagi tu, tempat mereka kelamin tadi tu, rumah kelamin dia, mahkamah dapat dengar alasan dan justifikasi kenapa contohnya dia keluar daripada rumah. Maknanya isteri tadi tu dia tidak boleh ambil pendekatan kan Faiz, biarlah suami dia nak buat apa dekat negeri tu, dia tetap tidak akan pergi. Sebab saya bimbang Faiz, kalau katakan dia tidak pergi untuk memfailkan pembelaan di negeri sembilan tadi tu, maka mahkamah akan mengeluarkan perintah tanpa mendengar pembelaan isteri tadi. Jadi akibat dia, kesan dia besar. Sebab akibat kesan dia besar, maknanya kalau katakan suami tadi tu dia dapat perintah kembali taat tadi, maka perintah kembali taat tadi tu akan digunakan dalam perbicaraan fasah isteri tadi tu. So jadi dia akan bagi kesan kepada tuntutan fasah yang telah difailkan oleh pihak isteri tadi tu. Jadi sebab kesimpulannya kan puan yang bertanya soalan tadi tu, dalam sama ada boleh tak dia berlaku kan Faiz, tuntutan yang serentak tadi tu. Sebab kalau katakan tuntutan tu sama kan Faiz, dia lain cerita. Kadang-kadang kalau katakan suami failkan cerai di satu negeri, isteri dia failkan di satu negeri, kan? Dalam konteks tu mahkamah akan tengok yang mana yang failkan dulu. Sebab kita ada satu jawatan kuasa naziran di peringkat JKSM, kita akan tengok mana yang siapa yang failkan dulu. Tak jadi masalah. Tetapi apa yang berlaku dalam kes yang disebut yang puan yang bertanya soalan pada saya tadi tu, dia ada dua tuntutan yang berbeza. Satu yang difailkan isteri tuntut fasah, manakala suami tadi dia memfailkan tuntutan di negeri yang lain. Dan saya suka saya jelaskan di sini Faiz, bahawa suami tadi tu bila dia failkan di satu negeri yang lain, mahkamah tu secara daripada sudut perundangan, mahkamah tu adalah mahkamah yang berbidang kuasa. Sebab di sini tempat mereka ni tinggal ketika dalam rumah kelamin mereka. Maka suami tu failkan di negeri tersebut. Yang isteri tadi tu dia boleh failkan fasah juga, sebab negeri yang tempat dia pergi rumah mak bapak dia tu, itu adalah tempat Masautin, negeri asal dia. Kita negeri Selangor, dia boleh failkan di sana. Sebab tu kita nampak akan berlaku pertindihan dua tindakan yang berbeza difailkan oleh suami isteri tadi tu. Maka jawapan saya kepada soalan yang puan yang bertanya tadi tu, sebab ada setengah-setengah isteri tu dia ambil pendekatan untuk biarkan saja apa yang suami dia failkan kembali taat tu. Maknanya dia tidak memfailkan pembelaan dan dia tidak balik ke mahkamah tadi tu untuk menerang membela diri, menyatakan kepada mahkamah alasan kenapa dia keluar daripada rumah tadi tu. Maka orang tadi tu dengan senang-senang sajalah dapatkan perintah kembali taat tadi tu, sebab lawan dia tak ada. Jadi mahkamah tadi tu boleh keluarkan perintah setelah mendengar keterangan ataupun dakwaan daripada suami tadi tu. So jadi peri pentinglah untuk pihak-pihak tadi. So dalam masa yang sama juga baik, sebenarnya suami tadi tu pun dia kena pergi ke Mahkamah Selangor tadi untuk membela diri. So pokok pangkal dia sama ada suami ataupun isteri. Nasihat saya di sini ialah bila ada satu tuntutan tu difailkan di mahkamah, kita jangan ambil Prof. Fazia, jangan ambil sambil lewa, betul lah. Ambil sambil lewa macam tu. Tak apalah, biarlah kita tengok apa mahkamah nak buat macam tu kan. Jangan, sebab kesan dia tu besar.
Terima kasih Mak Arif. Saya harap penjelasan itu jelas kepada sahabat kita yang bertanya. Dan sebelum kita berehat soalan selanjutnya kepada Prof Datuk ni, ada soalan daripada sahabat kita. Dia kata kalau suami cakap macam ni, mulai hari ni sampai mati saya nak awak solat. Selepas tu dia tak pernah suruh isteri dia solat dan tak ambil tahu langsung pasal solat isteri dia. Adakah berdosa si suami tu? Kita tak nak tinggal, kita nak tolak, letak tepi soal hukum hakam ini. Kita nak tanyalah kewajipan yang sepatutnya sebagai seorang suami. Kecakap macam ni selesai dah. Saya dah cuci tangan, terserahlah isteri nak buat, tak buat tak, terpulang dia. Itu je, Prof Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faiz. Sebenarnya solat ni wajib semua orang. Adalah sesuatu yang wajib pada lelaki, perempuan, suami dan isteri. Sebenarnya tak perlu nak ingat-ingat pun. Wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu perkara yang paling penting nak diingatkan. Sebagai suami, dia memang ada tanggungjawab. Dia kalau isteri itu tiada pendidikan agama, dia perlu mendidik isteri yang dia kahwini. Akad nikah tu bukan aku terima nikahnya tu saja. Menjadikan dia isteri, dia menanggung isterinya, bukan dia menanggung dosa isterinya, tetapi dalam masa yang sama dia ada tanggungjawab untuk mendidik isteri. Kalau isteri itu seorang yang jahil, yang tidak ada ilmu agama, dan dari segi itu mengingatkan isteri untuk solat, bangunkan dia sembahyang subuh dan sebagainya, itu adalah sebahagian daripada tanggungjawab suami lah, supaya sama-sama mereka boleh membina sebuah rumah tangga yang mawaddah warahmah itu yang diberkati Allah. Jadi dari segi itu bukan dia boleh kata dia cuci tangan saja. Kalaulah isteri itu memang seorang yang tidak tahu solat, tidak pernah dididik dalam pendidikan agama, mungkin dia seorang mualaf, mungkin dia ada ibu bapa yang tak pernah didik dia. Jadi kalau dia tak tahu solat, macam mana dia nak solat? Macam mana kamu nak kata nak suruh dia solat tanpa mendidik dia? Kalau tak tahu mendidik isteri itu dari segi agama, perlu bawa dia ke tempat mendapatkan ilmu. Itu antara perkara-perkara wajib. Sedangkan isteri yang macam disebut oleh Datuk Naim tadi, isteri yang nusyus itu, sebab isteri yang nusyus itu keluar rumah tanpa kebenaran suami dan sebagainya, dia tidak berhak kepada nafkah. Tetapi isteri yang dipukul, didera dan sebagainya boleh meninggalkan rumah kerana dia perlu mendapatkan perlindungan. Yang satu lagi, seorang isteri boleh keluar rumah untuk mendapatkan ilmu, untuk bertanya sesuatu perkara-perkara yang dia memang tidak jahil mengenainya. Jadi dari segi itu suami ini mungkinlah wallahu alam, bila suami cakap, saya cakap sekali sampai mati, saya harap tak tinggalkan solat. Dia nak bagi, ini macam yang saya selalu sebut, ada budak-budak zaman sekarang ni, bila saya tanya kenapa dia lepas solat tu dia punya doa tak sampai 1 saat. Bila saya kata cepatnya berdoa, dia kata senang pakcik, dia kata doa saya, dia kata ya Allah ya Tuhanku, doa macam semalam. Macam tu je. Dia tak ada dah nak minta semula. Ya Allah ya Tuhanku, minta lagi, minta. Dia kata doa macam semalam. Jadi yang ini saya kata, ini perlukan didikan. Kita nak minta sesuatu dari Allah, perlulah ada adabnya, ada. Dan begitu juga suami ini dalam mendidik isteri, perlulah dia, dan kita ini sendiri pun selalu diingatkan itu akan menjadikan kita orang yang lebih sedar dan lebih bersyukur. Jadi mengingati antara satu sama lain, terutamanya bagi pasangan suami isteri, itu perkara yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Dia bukan segi teguran, marah dan sebagainya itu yang kita selalu dengar. Tapi kalau suami mengingatkan isteri solat, ataupun isteri mengingatkan suami solat, awak dah sembahyang ke? Awak tak sembahyang lagi. Sedangkan suami itu sebenarnya patut dia yang mengimamkan solat dalam rumah tu. Jadi itu bagi saya sesuatu yang patutnya berlaku dalam sebuah rumah tangga. Selalu mengingat dalam satu sama lain, bukannya mengatakan ni sekali je saya nak cakap dan saya tak nak cakap lagi, dan bawa lah. Itu tak boleh lah sebagai suami dia, dan dia juga ada tanggungjawab untuk mendidik anak-anak dalam perkara yang sama. Terima kasih Prof Datuk. Komunikasi itulah, janganlah sekali cakap je tinggal terus. Okey, insyaAllah kita berehat sekejap. Kejap lagi kita nak tanya dengan Prof Datuk berkaitan dengan sekarang dah masuk cuti sekolah. Cumanya adik-adik saya lah yang kecil-kecil ni dah tak nak beza dah cuti sekolah ke tak cuti. Sebab hari tu sama duduk rumah juga. Tapi kita nak tanya sekejap lagi.
nak tanya macam mana nak imbangkan parents nak bawa keluar tapi risau bahaya. Nak duduk rumah, anak-anak dah jemu sangat. Kejap lagi kita nak dengarkan pandangan Prof. Datuk berkaitan dengan isu cuti sekolah. Pasca dalam masa COVID kita lagi ni. InsyaAllah kita berehat seketika. Kembali selepas ini untuk segmen Dari Hati. Jangan ke mana, soalan anda kemukakan dekat Facebook kami IKIM FM, juga WhatsApp 0112900404. Kembali selepas ini. Penantianku ku dambakan, dahagakan cintamu, damainya saatku di hatimu, ku persembahkan cintaku kepadamu, kemenanganku, ku berharap sambutlah panggilanku, sampaikan ku ke dalam dekapmu. Terdah saat ku dengar dan menyebut namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah yang esa, kau sempurna dan terbaik untukku. Ajar aku kelemahanku, ku berharap berdoa pada Yang Esa, sampaikan ke syurga bersamamu. Terdah saat ku dengar dan menyebut namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah yang esa, kau sempurna dan terbaik untukku. Terindah saat ku dengar dan menyebut namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah yang esa, kau sempurna dan terbaik. Puterinya saat ku dengar dan menyebut sempurna dan terbaik. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu ketuhanan terbaik. Semoga kita setia berdua hingga ke jannah. Tuhan sembuhkanlah jiwa-jiwa
IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita dalam segmen Dari Hati, soalan anda kemukakan 0112900404 bersama dengan pakar kita bawakan untuk isu kekeluargaan dan juga rumah tangga. Seperti yang saya tinggalkan tadi, soalan kita nak ajukan kepada Prof. Dato' Aziah berkaitan dengan isu anak-anak ni yang mana sekolah dah cuti. Tapi tak tahu, tak sedar cuti tu dah mula sebab semua duduk rumah. Cuma bezanya dah tak perlu mengadap device lah untuk buat kelas online. Cumanya macam mana nak imbangkan antara anak-anak nak keluar sebab dah jemu sangat duduk kat rumah. Ibu ayah risau tentang bahaya anak-anak bila terdedah kat luar ni, bahaya kita tak nampak. Jadi Prof. Datuk mungkin pesanan lah sepanjang dah sebulan lebih nanti nak lalui cuti sekolah ni. Sebenarnya kan semua orang bukan yang ada anak-anak di sekolah pun. Saya rasa saya pun ada cucu kan. Dah lama sangat duduk di rumah. Cucu lagi lah sebab dia kecil. Itu memang kanak-kanak yang di bawah umur 12 tahun. Kemudiannya warga emas ya. Bawah 60 tahun ke atas tu memang taklah digalakkan keluar sangat. Kita pun nak balik kampung nak kena fikir juga mak ayah kita yang tua tu, janganlah kita pula membawa penyakit ke kampung halaman. Itu pun kita nak ingatkan. Tapi lah masa yang sama, kanak-kanak ni dia ada masa rehat, dia ada hak kepada masa rehat, masa riadah kan. Dan dia juga ada hak pada lihat cuaca yang baik, dia nak pergi bermain dan sebagainya. Jadi kan dah dalam masa PKPP pun mereka ni memang ada sekolah. Ada yang masa dulu pergi sekolah sekejap ikut giliran. Dan lepas tu bila bersekolah online ni pun mengambil masa yang agak panjang juga dan mereka ada banyak homework. Dan bagi saya mereka perlu diberikan masa rehat itu. Dan masa ini memanglah kalau kita nak ikutkan kerajaan tiba-tiba memberi peluang untuk kita berdekat negeri, sebenarnya nak mengurangkan sedikit tekanan itu terhadap keluarga-keluarga yang dah begitu lama 2-3 bulan je dekat rumah ya. Dan itu memberikan mereka sedikit kesegaran minda. Dan kita juga berharap Januari, Februari nanti anak-anak boleh sekolah macam biasa. Jadi dan baru-baru ni pun Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Pendidikan pun minta kalau boleh sekolah dibuka lah supaya anak-anak ni boleh pergi ke sekolah. Dan tetapi menjaga SOP dengan pakai mask dan sebagainya, sebab keperluan mereka tu berinteraksi dengan orang lain tu adalah sebahagian daripada pendidikan mereka. Jadi bagi saya, ibu bapa, kalau inilah peluang sebelum sekolah buka ni untuk mungkin pergi bercuti. Katakan hari itu kita memang tak boleh ke mana ni pun kita tak boleh. Tapi kalau nak pergi balik kampung, kita ikut giliran. Nak balik kampung, nak jumpa tok dengan nenek. Mungkin ada saudara mara yang daripada tempat-tempat yang lain. Mungkin boleh jumpa di kampung tapi tak terlalu ramai. Itu satu. Yang kedua, kita juga tak nak dedahkan anak-anak kita yang kecil ni kepada duit. Ya. Jadi kadang-kadang bila dah daripada seluruh Malaysia tu balik ke satu pusat, misalnya balik Negeri Sembilan, ada yang daripada Kedah, ada dari Johor, ada daripada Kelantan, balik Negeri Sembilan, mengumpul lah. Negeri Sembilan tu masih ada kawasan-kawasan PKPB. Sebab saya orang Negeri Sembilan, saya tahu. Jadi dari segi tu kita juga nak berhati-hati supaya tidak merebak luaskan penyakit pada orang kampung kita. Itu tetapi dalam masa sama bawa lah juga anak keluar ya. Bawa beriadah, mungkin boleh pergi berkelah, boleh pergi yang di kawasan-kawasan luar yang terdedah ni ada cahaya matahari, saya rasa tak ada masalahnya mereka membawa anak. Tapi yang ada sedikit kebimbangan tu kalau pergi shopping mall lah. Dan saya pergi shopping mall, saya nampak ramai orang. Hari ni hari Christmas ya, hari kelapangan dan ramai orang bawa. Sibuk cari sale, Datuk. Ya, sibuk cari sale. Itulah masing-masing pergi makan-makan dan sebagainya. Tetapi saya dapati semuanya menggunakan penutup muka. Anak-anak kecil pun pakai mask. Saya rasa macam okey, dan mereka cuba elak tempat yang terlalu ramai. padat ya.
dan sebagainya. Sama juga kalau balik kampung tu kan RNR yang saya faham, RNR pun nak order makan pun beratur. Jadi ambillah peluang ni untuk memberi anak masa berehatnya. Petang-petang boleh pergi naik basikal, tapi sebab basikal pun janganlah, saya pun risau juga sebab saya dengar ada 3 kes bahayanya naik basikal. Betul. Pergi tempat berbasikal di taman tak apa, jangan di jalan raya lah. Anak-anak ni perlukan aktiviti-aktiviti yang boleh merehatkan minda mereka, sebab nanti bahaya bulan Januari, Februari mereka nak balik ke sekolah. Kalau mereka kena balik ke sekolah online juga, maknanya menghadap komputer juga macam sekarang. Jadi itu mereka sangat perlukan merehatkan mata, merehatkan minda dan sebagainya. So kita jaga, kita sama-sama kita jaga supaya anak-anak dan keluarga kita dapat juga menikmati masa rehat dan beriadah itu. Dan dalam masa yang sama pastikan kita menjaga mereka daripada penyakit COVID-19. Saya terima kasih Prof. Datuk untuk pesanan dan nasihat tu. Saya kira semua orang pun dah faham, dah arif betul dah tentang SOP apa yang kena jaga. Alhamdulillah dah lama dah kita dalam situasi ini, jadi jangan cuai, jangan leka, insya-Allah kita kena menang lah. Okey, dan kita nak balik pada soalan sahabat kita yang bertanya menerusi WhatsApp sebelum ini. Dia tanya, kalau suami kata dia dah maafkan kesalahan isteri tapi sering maki hamun, keluarkan kata-kata yang betul-betul menghiris perasaan, perkataan siapa kata yang ada di zon negara, siap cakap macam tu, okey, dan burukkan isteri binatang lah itulah dan burukkan isteri depan anak-anak dengan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, secara tak langsung sebabkan isteri jadi jauh hati, tak tidur bersama dan tak jalankan tanggungjawab sebagai isteri. Satu rumah tapi berasingan bilik. Yang Ma'arif mungkin nak respon isu ini. Terima kasih Faiz dan terima kasih kepada puan yang bertanya soalan. Saya rasa fakta ataupun apa yang disebut, yang dialami oleh puan yang bertanya soalan tadi tu, kita rasakan Faiz, Rasulullah SAW sebut kullu bni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan dia bertaubat dan kembali kepada kepada kebaikan. Jadi apa yang puan yang bertanya soalan tadi tu, dia bermula dengan dia kata suami dia tu dah memaafkan dia. Seolah-olahnya kan Faiz, yang saya faham, mungkin puan ni sebagai seorang isteri, mungkin dia ada melakukan kesilapan kan. Kemudian dia dah mengaku dengan suami dia tadi tu kan. Okey. Dalam konteks ini kan, puan saya teringat dalam Suratul Nisa ayat yang ke-128. Allah SWT sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa inni imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khairun. Okey? Wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, khususnya kepada puan yang bertanya soalan tadi, kalau kita lihat kepada surah An-Nisa ayat ke-128 tadi itu, Allah dah menyebut bahawa mana-mana isteri yang bimbangkan perbuatan nusyuz suami dia tu Faiz, ataupun suami yang berpaling daripada dia, mungkin disebabkan oleh kesilapan dia ke apa, jadi suami tu berpaling daripada dia. Okey, apa yang Islam ajar kepada kita? Allah SWT sebut dalam ayat tersebut, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan. Maka tidak salah bagi suami isteri tadi tu Faiz, yang mungkin suami yang mungkin melakukan kesilapan, isteri yang melakukan kesilapan tadi tu, untuk apa? Ayyusliha bainahuma sulhan, supaya mereka ini melakukan perundingan, mencari jalan perdamaian.
Kemudian Allah SWT ajar pada kita kan Faiz, dia kata dalam konteks ni wasulhu khairun. Berdamai itu adalah yang terbaik. Yang ini yang maknanya dalam konteks sekiranya berlaku kesilapan di pihak isteri, kesilapan daripada pihak suami, maka Islam mengajar kepada suami dan isteri tadi itu untuk cari jalan perdamaian. Maka kan dalam konteks ini kan Faiz dan Prof Fazia serta sahabat-sahabat pendengar dan juga FB Live dari hati ini, apa yang telah dilakukan oleh pihak isteri tadi itu, dia dah sebut mungkin dia dah cari jalan perdamaian. Kawin? Dia dah mengaku dah kesilapan dia tadi itu kan. Maka dalam konteks ini apa yang digalakkan kepada suami tadi, kalau katakan isteri tadi itu dah mengaku kesilapan dia dan cuba untuk cari jalan perdamaian dan memperbetulkan kan, maka itu adalah jalan yang terbaik. Maknanya untuk nak mengekalkan keluarga tadi itu, kasih sayang dia dengan isteri dia yang mungkin telah melakukan kesilapan, maka itu adalah jalan yang terbaik. Dalam masa yang sama kan Faiz, kan Allah sambung ayat tadi tu, wa uhdiratil anfususyuh. Asyuh ni kan Faiz, perasaan kan, perasaan ego. Okey. Tidak ada toleransi. Maknanya untuk capai kepada perdamaian suluh tadi itu, mestilah kedua-dua belah pihak suami dan isteri tadi itu, dia kena ketepikan nafsu ataupun perasaan yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran tadi itu sebagai asyuh. Asyuh ni ego. Tak ada toleransi. Okey? Kalau katakan kan Prof Zia, kalau katakan dia maafkan, ada udang di sebalik mi. Saya. Maknanya kan Faiz, dia tidak secara total. Kan? Tak ikhlas betul lah abang ni. Maaf. Betul. Abang maafkanlah. Tapi dalam masa yang sama, cari binatang-binatang kat zoo negara tu yang mungkin sesuai untuk isteri. Dia guna perkataan macam tu. Betul? Jadi yang itulah yang Allah SWT tegur tadi. Islam galakkan suluh. Kan? Islam cari perdamaian. Islam Nabi dah kata setiap anak Adam itu melakukan kesilapan. Sama ada di pihak suami ataupun di pihak isteri, masing-masing akan melakukan kesilapan. Yang tu mungkin kesilapan di pihak isteri. Mungkin suami dia tadi tu dah banyak kesilapan-kesilapan yang dilakukan, yang isteri dia tu dah maafkan. Tak ada masalah. Tak ada keluarlah kata isteri tu gunakan perkataan-perkataan cari benda-benda dalam zoo negara yang cantik-cantik tu kan, dia letakkan dekat suami dia. Tak ada. Tapi bila mungkin dia sebagai manusia tiba-tiba dia melakukan kesilapan dan dia nak cari jalan perdamaian, di pihak yang satu lagi pula menggunakan kata-kata yang kesat. Jadi tuan-tuan dan puan saya kasih sekalian, Allah SWT ajar kita dalam surah An-Nisa ayat ke-128 tadi tu, kalau katakan suami dan isteri tadi tu ikhlas untuk cari jalan perdamaian, maka mereka ni kena ketepikan perasaan asyuh tadi tu. Saya ulang balik, asyuh tadi tu maksud dia ego. Maksud dia tak ada toleransi. Maknanya dia maafkan tapi dalam masa yang sama dia kutuk isteri dia tu. Dia ulang balik. Lepas tu dia ulang sebab nak menimbulkan tekanan kepada isteri dia tadi tu. Allah tambah balik kan Faiz dalam tu ayat 128 tadi Allah, wa in tuhsinu. Dahlah tadi nak cari jalan perdamaian, tepikan isu toleransi, ego tadi tu. Dalam masa yang sama juga Allah kata wa in tuhsinu. Bukan saja kan Prof Zia dia buat baik tadi, dia cari jalan perdamaian, dia tolak ego, tapi dia buat lagi perkara-perkara kebaikan dia. Sama ada daripada pihak isteri tadi ataupun daripada pihak suami tadi tu. Masing-masing buat kebaikan. Selepas salah seorang daripada itu melakukan kesilapan. Ihsan ni Faiz kan maksud dia ialah buat baik. Seorang suami tadi tu yang bila isteri dia tadi tu dah melakukan kesilapan dia tadi, bila suami tadi tu menggunakan perkataan binatang, anjing lah apa dan sebagainya kan terhadap isteri tadi, kemudian pula buatlah depan anak-anak semua. Penghinaan yang berlaku tadi tu dilakukan di hadapan anak-anak. Sedangkan isteri tadi tu seorang manusia. Dia ada perasaan.
Jadi perbuatan suami tadi tu kan Faiz, dia tidak termasuk dalam ayat 128 tadi. Allah sebut wa in tuhsinu wa tattaqu. Tattaqu ni kita tahulah bermakna takwa. Mana ada ihsan, ada takwa. Jadi kan Faiz tengok macam mana Islam ajar daripada awal tadi tu, sama ada kesilapan tadi tu, perbuatan nusyus tadi tu di pihak isteri ataupun di pihak suami, Allah ajar jalan yang terbaik ialah cari jalan perdamaian. Dan bila nak cari jalan perdamaian tadi tu, kan, dia tidak boleh masuk, kan, untuk capai perdamaian yang sebenar, suluh yang sebenar tadi tu, Allah dah ajar kena ketepikan. Wa uhdiratil anfususyuh. Ego kena ketepikan, sifat tidak ada toleransi, tasamuh tu kena ketepikan, kemudian buat pula yang buat baik. Ni nampak watuh sinu, buat kebaikan pula tu. Bukan diikuti dengan perbuatan menghina tadi, menggunakan perkataan yang tidak baik terhadap isteri tadi, tambahan pula buat di hadapan anak-anak. Betul. Maka apa yang berlaku kan Faiz, yang berlaku tadi yang isteri tadi tu sebut, sebab saya banyak kali kan Faiz, Fauziah kita banyak kali sebut bahawa isteri tadi tu dia bukan robot. Betul. Dia manusia, dia ada perasaan. Jadi apa yang berlaku pada dia tu, dia terasa hati puan, terasa hati tadi tu memang normal. Itu memang natural sebagai manusia. Dia bukan robot, kan? Maka berlaku makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Kenapa makin lama makin jauh Faiz? Sebab ayat 128 tadi tu tidak diikuti oleh suami tadi tu. Betul dia minta apa ni? Dia nak maafkan isteri, tapi dalam dia nak memaafkan dia tu ada benda-benda sampingan yang ada lauk pauk yang dia sediakan itu. Kalau benda yang baik, tak apa baik kan? Tapi benda tu bukan wa intuh sinu, bukan benda yang tattaqu. Tapi sebagai seorang suami tadi tu, Allah remind kepada kita, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Puan, Allah akan jadi saksi. Puan jangan bimbang sebab Allah akan saksi buatan suami tadi tu. Allah dah sebut fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apa yang suami buat tadi tu Allah tahu, dan Allah akan maklumkan pada mahsyar nanti perbuatan suami dia terhadap isteri tadi tu Allah akan maklumkan dan nyatakan sebuah dosa. Jadi maknanya kan Faiz, dalam konteks inilah apa yang berlaku kepada puan tadi tu memang satu cabaran yang besar. Dia memang nak cari jalan perdamaian, tetapi yang berlaku macam tu. Dan saya nak terangkan di sini bukan saja kepada puan yang bertanya soalan. Maknanya kalau kita kembali tengok kepada kepada ayat 128 surah Nisa nanti, puan-puan, tuan-tuan dan puan boleh buka balik tu bagaimana cara nak dapatkan erti perdamaian yang disebut sebagai suluh yang sebenar tadi tu. So, wallahu a'lam. Terima kasih Ahmad Arif menjawab persoalan itu. Sikit saya nak dengarkan respon Prof Datuk. Selalunya saya tak nak ada isu gender lah, tapi sebab ini berlaku realitinya, suami kalau kes pukul kita nampak calanya Datuk, boleh buat report dekat balai. Tapi soal keluarkan kata-kata kesat, mental torture ni susah kita nak buktikan yang isteri itu mengalami tekanan perasaan ekoran perkataan-perkataan suami. Pesanan sikit Prof Datuk kepada pasangan yang mungkin suka lemparkan kata-kata yang kurang enak. Senang je sebenarnya. Itulah kita ni ada mulut nak kena jaga jugalah. Kata orang Ismillah, nganga dulu. Nganga sebelum bercakap. Maknanya nganga lama dengar je. Fikir nak cakap apa. Itu perkara yang pertama. Dan satu lagi, sebab itu pepatah Melayu kata telajak perahu boleh ditarik, telajak kata buruk adanya. Dan ini juga sama ya. Ini kalau dari segi kuasa talak itu, kalau suami terlepas kata mentalak isteri, itu dia kata terlepas kata itu buruk adanya. Sama juga bila dia memanggil isteri dengan kata-kata yang tidak baik, terutamanya depan anak dan sebagainya. Dan perkara orang perempuan ni dari segi fitrahnya, naluri, dia lambat marah. Dia kata dia sabar, banyak bersabar dan lambat marah. Tetapi dia senang dikecilkan hati. Maknanya dia sensitivity dia tinggi, dan bila dia sensitif, dia menyimpan di dalam dia. Yang itu yang bahaya bagi saya. Bila dia rasa sedih, dikata sedemikian, dia perap. Dan kadang-kadang perap itu macam
gunung berapi berjalan. Dia lama-lama dia meletup. Yang meletup tu kita tak tahu dia nak meletup macam mana. Ada ramai wanita yang akhirnya kena pergi jumpa psikiatris, pergi jumpa pakar, kerana dia tak boleh hidup dalam keadaan sedemikian. Jadi bagi saya, dalam keadaan seperti ini, sampai dia kata dia sudah merasa jauh hati dan sampai dia tak boleh nak duduk sebilik dengan suami. Dia rasa sedih dan suami juga perlu faham bahawa kalau dia ada orang dia tak kisah, memang dia kasar dan suka menggunakan perkataan yang kasar sedemikian, dia mungkin tak rasa alam benda kecil ya. Tetapi kalau kecil dan itu mengganggu isteri itu. Dan dari di sinilah tak adanya mawadah warahmah itu, tak ada kedamaian, tak ada kebahagiaan, tak ada kasih sayang. Dan itu puan sendiri boleh fikir apa yang puan nak lakukan. Sebab bagi saya ketenangan itu sangat penting dalam rumah tangga. Dan seorang suami tak boleh sesuka hati. Betul kalau yang pukul, tampar tu kita nampak, boleh buat pergi balai polis. Tetapi bagi saya kes penderaan mental ni, kalau dia dah sampai ke psikiatris, bawa lah laporan psikiatris. Itu penderaan mental yang dibawa atas rasa rumah tangga, memang ada, boleh diambil tindakan. Dan isteri ni bagi saya dalam hukum Islam sendiri pun boleh memohon fasah kerana suami sering menyakiti hatinya dan hingga dia tidak boleh hidup tenang. So itu bagi saya sesuatu, dan saya haraplah dalam rumah tangga, kenapa nak panggil orang yang melahirkan anak kita, orang yang kita sayang, peluk malam-malam dengan nama-nama daripada yang kat semua tu. Bagi saya, kita nak sebut pun tak seronok. Jadi orang yang kita kahwini itu, orang yang kita ambil tanggungjawab nak jadikan dia isteri, orang yang melahirkan anak-anak kita panggil sedemikian. So wahai para suami, kalau dia ada perangai macam tu, fikirlah, sebab Allah akan tanya mengenai hal ini di akhirat. Jangan bimbang, itu perkara yang akan tetap sampai juga kepada kita. InsyaAllah. Terima kasih Pak Datuk untuk pesanan dan nasihat itu. InsyaAllah kita berehat sekali lagi. Kembali selepas ini ada soalan lain untuk kita bawakan. Anda boleh hantarkan komen dan juga soalan anda 0112900404, juga dekat Facebook kami Kim FM. InsyaAllah kita berehat sekali lagi. Kembali selepas ini bicara kita dari hati, kita berkongsi mencari solusi. Ramainya orang susah musim COVID-19 ni sebab tak ada sumber pendapatan. Sebab itulah kita kena jadi sebahagian dari pembayar zakat. Boleh juga bantu golongan yang terkesan ni. Dan lagi, kalau kita bayar sebelum 31 Disember, dapat pula rebate cukai. Mana dah dapat peluang macam ni? Dunia dapat, akhirat pun dapat. Layari www.zakatpenang.com. Cepat tunaikan zakat sebelum 31 Disember untuk mendapat rebate cukai. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Umar. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful percuma. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi.
Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancukan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A Plus untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Koko dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Kepada warga negara Malaysia, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai pembantu penyelidik sambilan di Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Tempoh kontrak adalah selama 1 tahun. Anda perlulah berumur tidak kurang daripada 23 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang penulisan sejarah atau tamadun Islam daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Sekiranya anda mempunyai kemahiran bahasa dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain, ia adalah satu kelebihan. Antara tugas dan tanggungjawab adalah membantu penyelidikan berkaitan perpustakaan IKIM dan koleksinya, membantu penghasilan karya pelbagai bentuk seperti penerbitan khas dan video dokumentari tentang perpustakaan IKIM dan koleksi, serta tugasan promosi berkaitan koleksi buku etika dan koleksi tamadun Islam. Sebarang maklumat lanjut hubungi Unit Modal Insan 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 31 Disember 2020. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami masuk jam 10 malam. Teman-teman, saya Faiz Sejuk Osman dan bicara kita dalam segmen Dari Hati. Waktu ini bersama-sama dengan Yang Ma'arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mukhtar, Ketua Hakim Syari'i Malaysia, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, juga bersama dengan Profesor Datuk Nur Aziz Haji Muhammad Awal, Persujuan Kanak-Kanak Suhakam, Profesor Undang-Undang Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak UKM. Dan ada satu soalan daripada sahabat kita yang berkongsi. Ini minggu lalu soalan dia tanya. Nak tanya, jika perkahwinan yang dilakukan di seberang negara atas dasar ihsan suami pada isteri kerana penyakit dan niat untuk cepatkan perkahwinan tu untuk senang bawa si isteri ni pergi berubat. Bila selesai urusan perubatan dan si isteri sihat, si suami ceraikan si isteri atas ihsan juga kerana tak sanggup lihat si isteri tanggung rindu pada anak-anak yang tinggal berjauhan dengan mereka. Si suami pulangkan semula bekas isteri pada ibu bapa lalu ceraikan si isteri di negara seberang juga. Apakah sah surat cerai tersebut dan adakah perlu daftar semula di negara ini? Mungkin Yang Ma'arif boleh menjawab persoalan sahabat kita ni. Terima kasih Faiz dan terima kasih kepada tuan yang bertanya soalan tadi. Sebelum saya pergi kepada persoalan berkaitan sama ada dengan perceraian itu sah ataupun tidak, perlu daftar ataupun tidak, kita tengokkan Faiz, kalau bila betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innamal a'malu binniyati, sesungguhnya sesuatu perbuatan itu adalah bergantung kepada niat. Termasuklah dalam konteks ini kan Prof Azia, kita tengok bagaimana seorang lelaki dan seorang lelaki yang pergi ke seberang, ke luar negara untuk berkahwin dengan seseorang, dikatakan bahawa wanita itu sakit. Jadi kahwin itu sebab nak sembuhkan penyakit wanita tadi, bawa ke Malaysia. Itu niat dia. Niat dia macam itu. Kemudian atas ihsan juga, sebab mungkin isteri yang dikahwin daripada seberang ni ada anak di luar negara, jadi sekarang pula sebab rasa berjauhan pula isteri tadi tu dengan anak, so pulangkan pula ke luar negara dengan sebab so jadi saya rasa dalam konteks ni kita kena faham. Sebab tu saya dengan Prof Azia awal-awal lagi sebut kita rancangan kita Dari Hati ni, kita nak kembali kepada apa yang Allah SWT sebut dalam surah Rum, maksud ataupun tujuan perkahwinan itu. Kenapa? Untuk capai sakinah, kasih sayang, ketenangan. Prof Datuk Aziz sebut tadi ketenangan, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat tadi itu.
So jadi kepada tuan yang bertanya soalan tadi tu, perkahwinan yang didasarkan kepada ihsan seperti mana yang disebut tadi tu, capai tak matlamat apa yang Allah SWT nak galakkan daripada perkahwinan? Sebab ni macam ni kita nampak macam seolah ada tempoh masa. Kahwin pertama tu untuk nak sakit dah, bila dah sihat rasa pula isteri ni dah jauh pada anak, dah pulang pula cerai. So jadi kahwin cerai kita nampak macam tu kan. So jadi kita kena berbalik kepada apa yang saya dan Prof. Datuk Aziz selalu sebutkan, Faiz. Kita sebut nak capai sakinah, ketenangan, mawaddah warahmah. So jadi ketiga-tiga maksud tujuan pernikahan ini kita perlu kena tanam kepada semua pasangan yang berhasrat untuk berkahwin. Kena ingat itu dalam surah Rum, kenapa Allah menggalakkan kita untuk kita berpasangan mengambil seseorang itu sebagai isteri. Okey, itu mukadimah yang saya nak tanya. Mungkin walaupun tak berkait dengan soalan tu, tapi saya tengok apa yang cuba dibuat oleh pihak suami tadi tu atas dasar ihsan tadi. Okey, sekarang timbul isu kan Faiz, isu pernikah di luar negara. Dan kemudian saya percaya bercerai tadi pun di luar negara. Okey. Sekarang tuan yang bertanya soalan, adakah perceraian tadi tu sah? Okey. Kalau katakan perceraian tadi tu di luar negara, mungkin di negara, katakanlah di Indonesia lah. Kemungkinan nikah tadi, saya assume, kita jangkakan bahawa pernikahan dia di Indonesia tadi tu telah memenuhi rukun-rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. So pernikahan tadi tu dianggap sah. Okey? Okey, kalau sebab pernikahan ni dia satu ibadat, dia ada rukun-rukun dan syarat sah dia. Dan kalau kata rukun dan syarat sah pernikahan ni telah sempurna, maka pernikahan tadi tu telah dianggap sebagai sah. Okey, dalam masa yang sama saya percaya juga Faiz bahawa kemungkinan pernikahan di luar negara tadi tu telah didaftarkan di negara tersebut. Okey, maka maknanya sekarang hukum dia sah ikut hukum dan mungkin sah mengikut undang-undang di negara tersebut. Okey. Kemudian bila dia hantar isteri dia tadi tu disebabkan ihsan dia, dia hantar balik ke seberang kepada orang tua isteri dia tadi tu dan cerai di negara tempat dia bernikah tadi. Katakanlah Indonesia juga. So, jadi perceraian tadi tu kalau dia mengikut rukun-rukun dan syarat sah pernikahan, ada perceraian, ada lafaz suami dia tadi tu dan kemudian mungkin perceraian tu berlaku di Indonesia di Mahkamah Pengadilan Agama Indonesia. Takdir, katakanlah perkahwinan tu di Indonesia. Jadi kan Faiz, kita nampak di situ bahawa pernikahan tadi dan perceraian tadi sah mengikut hukum dan sah mengikut undang-undang di Indonesia sebab dibuat dan didaftarkan di sana. Maka tuan timbul sekarang persoalan, kalau tuan tanya saya tadi soalan tadi tu, adakah dia sah? Mungkin soalan tadi tu sah mengikut undang-undang di Malaysia. Okey? Jadi macam yang kerap saya jelaskan tadi, selagi mana pernikahan tadi tidak mengikut peraturan-peraturan di negara Malaysia ini, sama ada di bawah akta ataupun enactment undang-undang keluarga Islam, perkahwinan tadi tu kan Faiz seolah-olahnya tak wujud. Walaupun mungkin wujud daripada sudut hukum, mungkin wujud daripada sudut undang-undang di Indonesia, tetapi dia tidak wujud di negara kita ini. Maknanya dengan lainkan perkataan kan tuan, kalau katakan ada sebarang tuntutan, ada sebarang hak yang nak dituntut di mahkamah syariah di Malaysia di bawah akta ataupun undang-undang keluarga Islam, maka tuan tidak boleh mengemukakan tuntutan tersebut. Isteri yang daripada Indonesia tadi tu, dia tidak boleh mengemukakan sebarang tuntutan di negara Malaysia ini. Sebab saya ulang balik bahawa pernikahan tadi, perceraian tadi tu adalah seolah-olahnya ianya tidak wujud di Malaysia ini. Jadi kalau katakan Faiz, dia nak memastikan perceraian dia tadi tu didaftarkan dan disah mengikut undang-undang di Malaysia, maka step perlu dilakukan. Bukan pada tuan yang bertanya soalan ni saja baik. Dia terpakai pada semua sebab ramai yang mungkin bernikah di luar negara. Okey? Kalau katakan tak ada masalah macam dia tadi kan Faiz, tak ada masalah dia nak selesaikan di negara di Indonesia, nak selesaikan di Thailand, tak apa. Maknanya dia tertakluk kepada undang-undang di sana. Tetapi kalau
pasangan tadi ada hasrat untuk membuat sebarang tuntutan ataupun nak pastikan pernikahan dan perceraian tadi itu didaftarkan di negara kita di Malaysia ini, maka step yang pertama dia perlu buat, dia perlu menghidupkan dulu perkahwinan dia di luar negara tadi itu. Dengan lain perkataan kan Faiz, sebelum nak pergi kepada perceraian tadi itu, dia perlu kalau katakan di perkahwinan itu adalah perkahwinan monogamous, okey, dan dia perlu filekan permohonan yang disebut sebagai pengesahan dan pendaftaran pernikahan di luar negara tadi tu, yang tidak mengikut undang-undang di Malaysia. Kalau katakan di Malaysia, dia filekan di bawah Seksyen 12 kurungan 2. Kalau kata perkahwinan tu adalah perkahwinan kali kedua, perkahwinan poligami, dan maka dia kena filekan terlebih dahulu di bawah Seksyen 23 kurungan 2 untuk mengesahkan dan mendaftarkan pernikahan di luar negara. Selesai bab itu tuan, barulah dia pergi kepada isu perceraian tadi tu. Maka lepas dah mahkamah memerintahkan pendaftaran pernikahan di luar negara tadi tu, barulah dia filekan permohonan perceraian di luar dan tanpa kebenaran mahkamah. Barulah mahkamah syariah di Malaysia ni kan Faiz, tempat dia bermasautin, dia akan tengok perceraian dia di Indonesia ataupun di Thailand tadi tu, berpuas hati bahawa perceraian tadi itu sah mengikut hukum, baru mahkamah keluarkan satu perintah untuk perceraian tadi itu didaftarkan. Barulah dia akan dapat sijil perceraian di Malaysia ini. Maknanya kalau dia tak ada sijil perceraian di Malaysia ini Faiz, dalam konteks perundangan di Malaysia, pernikahan tadi itu tak wujud, perceraian tu pun tidak wujud. Walaupun dia mungkin wujud di negara asing. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Ahmad Arif atas jawapan kepada sahabat kita tu. Dan satu lagi soalan kiriman sahabat kita di WhatsApp, saya tujukan kepada Prof. Datuk Aziah. Dia tanya, saya nak tanya berkaitan hak penjagaan anak. Suami saya ada 2 orang anak bersama bekas isterinya, masing-masing berumur 6 dan 4 tahun. Selepas bercerai, suami saya dapat hak bermalam 3 hari untuk anak yang pertama. Namun untuk anak kedua tak dibincangkan kerana pada ketika itu anak yang kedua masih kecil dan menyusu badan. Setelah lebih 2 tahun berlalu, suami saya langsung tak diizinkan untuk membawa anak kedua keluar. Hanya boleh jumpa di halaman rumah bekas isteri sahaja. Soalannya, apakah suami saya boleh lakukan untuk dapatkan hak bermalam sekurang-kurangnya untuk anak kedua beliau? Prof. Datuk. Okey, hak penjagaan anak ni memang pemeliharaan anak lah. Saya rasa memang selalulah menjadi masalah. Dan kita faham, saya percaya ni hak itu sudah pun dipohon dan sebab tu dia dapat hak bermalam 3 malam tu, mungkin hari Jumaat, Sabtu, Ahad lah tu bagi anak pertama dan mungkin sudah dimasukkan dalam perintah dari mahkamah itu sendiri. Dan untuk anak kedua ini kerana anak masih kecil, mungkin masih menyusu dan sebagainya, jadi hak itu tidak diperolehi pada ketika itu, tapi tak bermakna dia tak boleh jumpa anak. Dan mungkinlah yang tu yang dikatakan jumpa anak dekat rumah bekas isteri, kadang-kadang dekat laman lah, tak sampai masuk ke rumah, sebab tengok begitu saja. Tapi bila anak dah dewasa, suami ni boleh pergi ke mahkamah semula, boleh memohon kerana perintah hadanah atau hak pemeliharaan anak ini sebenarnya boleh dipinda dan boleh dibuat yang baru kalau dia pergi ke mahkamah semula. Dan ini dia sebagai seorang bapa, dia ada hak untuk untuk melihat anak, untuk bersama anak, sama dengan anak yang sulung tadi tu. Kalau dua-dua anak dia, tentulah dia berhak untuk masa bermalam itu sekurang-kurangnya 7 minggu. Jadi kalau bawa abang atau kakak yang tadi, bolehlah bawa adiknya sekali. Cuma mungkin sebab umur tu tadi dia sebut umur pada masa bercerai ialah 6 hingga 4 tahun. Mungkin sekarang 6 hingga 4 tahun. Mungkin masa bercerai itu anak tu mungkin 2 tahun. Jadi sekarang dah 4 tahun. Tapi kerana dia tak biasa dengan ayah tu, mungkinlah anak tu sendiri pun kadang-kadang budak kecil dia kadang-kadang dia tak biasa dengan soalan dia, mungkin tak nak. Tapi kalau ayah dia memang every time nak ambil abang atau kakak tu tadi, jumpa dia dapat cium sekejap,
tentu dia akan ikut kalau dia nak lah. Jadi saya rasa kalau bekas isteri tak benarkan, maka mereka perlulah pergi ke mahkamah untuk mendapatkan hak tersebut. Tapi saya selalulah ingatkan, memang bunyinya macam mudah pergi mahkamah. Tapi ini melibatkan anak. Sebenarnya ibu itu juga bekas isteri ni kena ingat. Anak tu ada hak kepada ayahnya. Dia ada hak mendapat kasih sayang ayah dia. Jadi dia jangan nafikan ayah. Anak itu hak kepada ayahnya sendiri. Walau kalau ibu sudah berkahwin baru, dia ada suami yang baru, itu bapa. Itu adalah bapa tiri dia. Tapi ini bapa yang memang bapa dia sendiri. Jadi maka dia berhak kepada ayah kandungnya itu. Dan kemudiannya ayah kandung juga ada hak. Jadi jangan putuskan kasih sayang itu. Dan buat apalah nak pergi ke mahkamah, nak bergaduh 2-3 bulan dan sebagainya, mengambil masa dan menggunakan wang. Bagi saya perkara itu boleh dibincangkan. Dan apa yang tak ditakutkan, kita ibunya, saya selalu sebut, kalau kita sayang anak kita, tentulah suami kita itu juga sayang anaknya, mesti sama rata. Dan anak perlu, walaupun kita dan suami tidak boleh bersama lagi, dah tak sehaluan, tak boleh hidup sebagai suami isteri, tapi anak itu adalah anak kita bersama. Dan anak ini ada hak kepada ibunya dan ada hak kepada bapanya. Dia ada hak untuk mendapat kasih sayang dari kedua-duanya. Jadi bincang secara baik supaya tidak mengganggu emosi anak. Itu perkara sebab kita naik mahkamah ni pun mengambil masa, dan dalam masa yang sama dia mengganggu emosi anak. Dan kita juga sebaik-baiknya tak perlu cakap perkara-perkara yang memburukkan, tak baik. Ayah memburuk-burukkan pasangan ni perkara yang perlu dielakkan oleh kedua-dua pasangan. Orang yang berkahwin dengan takdir Allah bercerai, jodoh tak panjang. Tetapi bila you kemudian ada anak, pastikan anak itu hanya dapat yang baik saja mengenai ayahnya. Ayah juga perlu pastikan bahawa anak itu dapat yang baik saja mengenai ibunya. Jadi itulah sebagai manusia kehidupan kita seharian, anak itu dapat menghormati kedua-dua ibu dan bapa dia. Sebab banyak kesnya yang saya dapati, anak kadang-kadang menjadi sangat confused. Dia bukan saja dia kena, dia rasa dia rasa dia macam bola. Ada seorang anak kata kat saya, dia kata, saya ni macam bola, ikut suka mak saya dan ayah saya. Bila dia nak diambil, dia tak nak ditinggalkan. Dan saya menjadi bahan pergaduhan mereka. Sebab kedua-dua cuba nak tunjukkan mereka nak apa yang terbaik. Jadi kita jangan jadi begitu. Jangan anak sampai kata begitu. Ini anak yang kata kepada saya. Jadi bagi saya, kita tak nak sampai ke situ. Kita nak anak kata, mak ayah saya walaupun dah bercerai, tetap baik. Saya dapat hak, dapat jumpa ayah, saya dapat jumpa mak, dan saya tidak mengalami sebarang gangguan emosi walaupun ibu bapa saya bercerai. Terima kasih Prof Datuk untuk respon itu. Dan saya sebab hari ini kira episod terakhir kita lah untuk tahun 2020, tahun yang penuh dengan cabaran untuk semua orang. Jangan nafikan semua orang ada ujian ni. Semua orang pun ada ujian. Tapi cuma cara respon terhadap ujian ini masing-masing berbeza lah. Kita nak rap dari hati tahun 2020 ini. Sikit saya nak dengarkan pesanan Yang Ma'arif dulu. Dalam kita mendepani cabaran COVID-19, semua orang pun saya percaya, kalau tak banyak, sikit pasti ada tekanan emosi itu dalam rumah tangga, kan? Berhadapan dengan kerja, cabaran dengan anak-anak. Dan dalam masa yang sama, kita kena terima ketentuan daripada Allah SWT. Ujian COVID-19 ini ada dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita harapkan 2021 ada sinar yang lebih baik menanti untuk kehidupan berkeluarga semua orang. Pesanan nasihat Yang Ma'arif untuk kita rap lah tahun 2020 dari hati kita ni. Silakan. Okey, terima kasih Faiz. Tuan-tuan dan puan penonton yang lebih live dari hati yang saya kasih sekalian. Tahun 2020 ni bermula daripada Mac, saya ingat hampir 9 bulan. Institusi keluarga bukan sahaja di Malaysia tetapi seluruh dunia ini diuji oleh Allah SWT.
Yang ini adalah merupakan janji daripada Allah SWT. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan ini, kehidupan kekeluargaan, pasangan suami, isteri dan anak-anak pasti akan didatangi dengan ujian. Dan pada tahun 2020 ini, kesemua saya, Faiz, Prof. Fazia dan hampir keseluruhan kita diuji oleh Allah SWT dengan pandemik COVID-19 ini. Dan kita tidak boleh lari daripada ujian ini sebab ini memang janji daripada Allah SWT. Tujuan dia apa tuan-tuan dan puan? Tidak lain dan tidak bukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji kita semua ini, siapakah di kalangan kita ini yang benar-benar paling baik amalan kita. Dan bagaimana kita respon kepada pandemik COVID-19 ini dalam konteks untuk membina sakinah, ketenangan, mawaddah, rahmah dalam perkahwinan ini akan menjadikan kita insan-insan yang suami-suami yang terbaik, isteri-isteri yang terbaik dan anak-anak yang terbaik. Maknanya dengan ujian dan cabaran yang kita tahu dan Allah SWT turunkan, dan dalam masa yang sama kita tahu bahawa keluarga ini dibina untuk capai sakinah, ketenangan, kasih sayang dan rahmat. Kalau kita sematkan ketiga-tiga maksud dan tujuan ini dalam benak fikiran kita dan hati kita, dan seperti mana yang saya bacakan dalam surah An-Nisa ayat ke-128 tadi, wa uhdiratil anfusus syuh. Maknanya kita kena ketepikan, kalau seorang suami isteri, kalau ada ego masing-masing, kita ketepikan ego tersebut dan kita cari as-sulhu, iaitu perdamaian. Perdamaian antara suami isteri, anak-anak, ibu-ibu dan bapa-bapa semata-mata untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, rahmat. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita semua dalam tahun 2020 ini menyedari tentang cabaran daripada pandemik COVID-19 ini, dan ramai di kalangan kita yang gugur bila dicabar dan kita melalui cabaran tersebut, mungkin kita tidak tahan dengan cabaran tersebut, begitu mudah runtuhnya sistem kekeluargaan di negara kita. Maka sudah tentu kita kena ambil pengajaran. Sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang belajar dan ambil pengajaran. Sama ada yang telah lalui, yang mungkin berjaya mengatasi cabaran-cabaran tersebut, kita kena ingat bahawa tahun 2021 nanti kita mengharapkan dengan pengajaran yang telah kita belajar dalam tempoh dan tahun 2020 ini melalui pandemik COVID-19 ini, kita akan menjadi suami yang lebih matang, suami yang lebih sabar, isteri yang lebih bertanggungjawab, dan kasih sayang anak-anak tadi tu akan terbina dalam keluarga tersebut. Dan kita sama-sama doakan semoga tahun 2021 kita akan dapat lebih membina keluarga yang cemerlang, keluarga penyayang, keluarga yang terbilang, insya-Allah, untuk kita bina masyarakat dan negara Malaysia kita ni yang terbilang. Terima kasih Faiz, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti saya dan juga Prof. Dato' Azia dalam tahun 2020 ini. Dari program Dari Hati, segala yang baik itu semuanya datang daripada Allah SWT, dan kekurangan itu sudah tentunya datang daripada diri saya sendiri. Dan kita sama-sama doa kepada Allah SWT agar Allah jadikan kita keluarga yang terbaik, keluarga yang terbilang, keluarga yang mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Terima kasih Faiz. Kembali, terima kasih kepada Yang Ma'arif Dato' Dr. Haji Mahathir Mokhtar, Ketua Hakim Syari'i Malaysia, Ketua Pengarah Jawatan Kehakiman Syariah Malaysia. Sikit daripada Prof. Dato' Aziah pula kepada sahabat-sahabat pendengar kita, dalam kita melalui cabaran pandemik ini, mungkin lama juga semua orang duduk rumah, ini masa muhasabah sama-sama, kenal sama-sama ahli keluarga. Pesanan nasihat Prof. Dato' untuk 2020 yang dah kita lalui dan 2021 yang bakal menyusul nanti. Kasih, mula kita nak aminkan doa Datuk Naim. Amin. Amin. Ya, kita
semuanya dapat belajar daripada tahun 2020 ni dan kita dapat membina keluarga kita yang lebih baik untuk tahun 2021. Satu yang menarik hari ini dilaporkan dalam akhbar dalam online ni daripada penama yang menyebut bahawa dia kata ini kajian oleh LPKN ya, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyebut bahawa dia kata household happiness shows improvement during COVID-19 third wave. Maknanya kebahagiaan rumah tangga itu nampaknya ada kadar kenaikan. Maknanya lebih pada wave yang ketiga ni orang menjadi lebih rapat antara satu sama lain, hubungan kekeluargaan menjadi lebih baik. Kemudiannya ada satu lagi daripada University of Essex. Dia kata dalam laporan ni dia kata weird but true. Ini dia kata mungkin nampak pelik. Tetapi dia kata lockdown has made many families happier. Bila dikurung MCO ni PKP, dia kata membuat keluarga lebih bahagia. Ini ada dua kajian yang paling terbaru yang mengatakan bahawa PKP yang kita lalui sejak Mac ini telah mengubah kehidupan kekeluargaan menjadi lebih bahagia. Walaupun kita tahu yang Amat Adil Dato' Naim ada sebut jumlah perceraian dah naik ya, dan juga banyaknya kes keganasan rumah tangga, tetapi ini pada hari ini dua laporan ini, satu daripada England, satu di Malaysia yang PKKN menunjukkan ada kenaikan dari segi kebahagiaan kehidupan berkeluarga itu. Jadi saya berharap kita dalam mendengar masalah dalam program Dari Hati ni, saya rasa kita belajar dari apa yang kita lalui. Semua orang melalui berbagai-bagai. Saya rasa saya sendiri pun melalui kuarantin 2 kali, perlu membuat ujian COVID, ya, pergi buat test bila ada orang yang rapat dengan kita juga positif. Bukan ini berlaku pada kita sendiri dan kita lalui proses 14 hari tak jumpa orang, tak cakap dan sebagainya tu. Jadi bagi saya ia masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memperbaiki diri. Jadi jadikan, gunakan dia sebaik mungkin dan kita telah menggunakan. Saya percaya ramai orang telah menggunakan masa perintah berkurung kita itu dengan terbaik mungkin, dan semoga pada tahun 2021 kita akan menjadi lebih baik dan dapat membina keluarga kita dengan lebih baik kalau kita belajar daripada pengalaman yang lalu. Dan saya percaya juga MCO ni ataupun PKP ni telah mengajar kita erti kasih sayang, erti rindu, tak dapat jumpa keluarga berbulan-bulan ya. Itu bagi saya itulah nikmat kebahagiaan hidup berkeluarga. Tak dapat tengok mak bapak di kampung untuk beberapa bulan. Bila kerajaan umum saja boleh merentas negeri, tak sabar dah semua dah pack baju dah nak pergi jumpa. Jadi ini saya rasa sesuatu yang kita pertama kali kita lalui, tetapi kita kena ingat bahawa kita mesti hargai apa yang kita ada. Kita kebanyakan kita kadang-kadang kita selesa, kita terlepas pandang, kita teralpa kerana kita tak ada apa yang menduga kita. Dan hari ini Allah beri kita dugaan itu untuk menambah baikkan kehidupan kita. Jadi saya juga mengucapkan terima kasihlah kepada pendengar Dari Hati yang selalu setia mendengar kami, dan saya berharap ya, pandangan-pandangan saya dan Dato' Naim itu telah dapat dimanfaatkan dan dapat menyelamatkan keluarga-keluarga yang sedang berantakan, dan kita berharap lebih banyak keluarga dapat diselamatkan daripada program ini. Terima kasih Prof. Dato' untuk nasihat dan pesanan buat sahabat pendengar kita. Jadi itulah kita harapkan benda yang sama semua orang pun nak. Kalau boleh program Dari Hati ini satu menjadi platform ilmu untuk semua orang yang tak terlibat sama dalam masalah yang dihadapi oleh sahabat kita. Ada ilmu yang dapat kita perolehi. Yang terlibat dalam masalah-masalah yang diajukan, kita harap ada jalan penyelesaian terbaik untuk semua. Semoga Allah keluarkan anda semua yang lalui ujian saat ini daripada permasalahan ini, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih banyak buat Yang Ma'arif, buat Prof. Dato' untuk sepanjang setahun Dari Hati kita bersiaran untuk 2020 ini. Pelbagai cabaran jugalah kita lalui dengan bersiaran jarak jauh macam ni. InsyaAllah kita jumpa nanti Januari 2021.
Yang kalau kedua-duanya ada kesempatan hujung-hujung tahun ni bercuti, saya doakan selamat bercutilah. Semoga amin insya-Allah. Semoga 2021 nanti lebih cemerlang semua orang. Kita nak macam yang Mak Arif sebutkan, keluarganya lebih cemerlang, lebih bahagia kan, insya-Allah. Dan yang Prof Datuk kongsikan fakta-fakta tadi tu, harapnya 2021 makin naik lagi kebahagiaan semua orang seisi rumah tangga. Bila rumah tangga bahagia, maka negara pun insya-Allah akan bahagia, tenang semua, tak mau gaduh-gaduh kan. Insya-Allah kita jumpa Januari nanti. Untuk Dari Hati, kira dah habis dah tahun ni. Tutup tirai tahun ni untuk Dari Hati 2020. Terima kasih untuk ilmu kedua-duanya. Ada kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda semua, terima kasih sahabat-sahabat saya yang terus bersama kami. Dengarkan Dari Hati sepanjang tahun 2020. Sebarang persoalan kami harap agar menjawab persoalan-persoalan anda dengan baik, dan seperti yang tetamu kita kongsikan, dapat menyelesaikan masalah anda sebaik mungkin insya-Allah. Dan kita jumpa Januari. Memang Dari Hati membuka tirai pertemuan Januari 2021. 1 Januari nanti insya-Allah kita bersama dengan Yang Bahagia Tuan Haji Ikram Husin. Insya-Allah kembali bersama-sama Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Jumaat 9 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cita-cita
Apa cerita warna pagi Dengarkan. Kelab Minda Islam. Tajuk kita hari ini tentang memasyarakatkan perlembagaan agenda perpaduan negara bersama dengan Profesor Madya Dr. Nazri Muslim dari Pusat Citra University di UKM. Dan pagi ni kita macam ala-ala ada kelas online gitu kan, dengan pensyarah kita. Macam mana kita nak fahamkan kita ada perlembagaan persekutuan ni untuk membawa kita kepada perpaduan dalam negara kita ni. Dalam Islam, perpaduan itu amat diutamakan. Kalau kita kaitkan dengan kedudukan negara kita Malaysia, pertama kita kena mengakui bahawa Malaysia adalah negara yang terdiri pada pelbagai etnik. Ada 3 etnik yang terbesar di Semenanjung kan. Dan Melayu tu kalau kita pecahkan ada Jawa, Aceh ni, ada Banjar je kan, ada Minangkabau je kan. So Cina pun sama, India pun sama. Di Sabah Sarawak lebih 200 sub-etnik kan. Ini yang kita cuba kaitkan. Bila kita tahu bahawa perpaduan itu amat penting, maka salah satu isu yang sering juga menjadi konflik dalam hubungan etnik, dalam masalah perpaduan, apabila isu-isu dalam perlembagaan itu dibangkitkan oleh masyarakat kan. Sama juga dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kan. Walaupun bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tapi bahasa lain bebas diamalkan, diajarkan, dipertuturkan, dipelajari kan di kalangan rakyat Malaysia. Kita ada sekolah rendah jenis kebangsaan Cina kan, yang menggunakan bahasa bekantan, bahasa Mandarin. Ada sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Tamil. Okay? So tidak ada. Okay? Kalau kita tahu justifikasi, kita tahu rasional sesuatu peruntukan itu dalam perlembagaan, maka darjah penerimaan itu akan tinggi. Dan ini dapat meleraikan kesalahfahaman, ketidakfahaman yang betul tentang perlembagaan itu sendiri yang kata berbentuk diskriminasi dan sebagainya. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Yang tahu al-haqqu as-sahih wal batin, yang benar itu milik Tuhan. Sudah berkali mencoba benar dalam tutur bicara, bukannya mudah terus berusaha. Walau berkali dicuba, ikhlas dalam mencari makna, semoga terus kekal istiqomah. Andai dunia hancur musnah, takkan berpaling dari yang esa. Jadikan panduan hidup benar tiada alasan, berubah jalan cari keredaan, ketepikan keraguan, yang benar itu milik Tuhan, agar bertemu ketenangan.
IKIM 2020 ini sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Husin, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Diciptakan manusia beragam suku dan bahasa, hanya untuk mengabdi, untuk bertakwa pada Yang Kuasa. Tuhan telah jadikan makhluk berpasang-pasangan, saling kenal mengenal, saling berfikir kehebatan Allah. Hanya Dia yang maha mengatur segala sesuatu kejadian. Hanya Dia yang maha menentukan
kebiasaan saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 017-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Ekspresi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan anda. Muat turun aplikasi telefon pintar Radio IKIM. Dah tahu kan caranya? Atau belum lagi nak bagi tahu ni? Pergi je dekat Apple App Store, Google Play Store secara percuma. Muat turun sekarang ni, cari je IKIM. Muat turun sekarang, ada internet. InsyaAllah anda boleh dengarkan siaran kami 24 jam bersiaran tanpa henti. Untuk anda sama-sama, kita berkongsi ilmu, kita berkongsi inspirasi dekat sini, insyaAllah. Okay? Terima kasih buat anda pun ikuti siaran dari hati. Minggu hadapan kita akan kembali lagi. Kiranya kalau minggu depan tu dah episod Januari lah. Januari 2021 nantikan. InsyaAllah kita akan bersama lagi 3 orang secara bergilir nanti. Pakar kita akan bawakan untuk isu kekeluargaan, isu rumah tangga, isu emosi, perasaan kita dalam segmen Dari Hati. Kita berkongsi mencari solusi. Okey, itu dia nantikan minggu depan. Okey, Jumaat 9 malam masih lagi. Dan ni PKPD baharu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Asrama Pekerja Westlight Taman Perindustrian Tampoi Jaya, Johor Bahru selama 14 hari bermula esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PKPD itu membabitkan 231 unit rumah dengan anggaran jumlah penghuni seramai 3,116 orang yang kesemuanya warga asing. Katanya Kementerian Kesihatan hari ini melaporkan berlaku peningkatan mendadak kes positif COVID-19 dalam kalangan penghuni di asrama berkenaan. Saringan dalam masa 3 hari bermula 21 sampai 23 Disember hari itu, KKM mendapati seramai 115 orang daripada 3,116 penghuni di asrama pekerja itu positif COVID-19. Dan atas nasihat dan penilaian risiko KKM, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD di asrama berkenaan bermula 26 Disember itu esok sehinggalah 8 Januari nanti. Okey? Pada anda yang tertakluk dalam PKPD, di mana jualah PKPD yang diumumkan kerajaan yang belum habis, yang baru nak bermula, sila patuh kepada SOP PKPD yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ada SOP-nya tersendiri. Rujuk di www.mkn.gov.my. Teruskan kesetiaan bersama Nausihat sekarang ini. Kekasih. Walaupun seketika bersamamu, wahai kekasih Allah. Lama kau pergi meninggalkan kami, walau sedih di hati menyahut panggilan dari ilahi. Cahaya, oh, kekasih.
Ni campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan package iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, lepas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Ekspresi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Jadikan kami teman anda. IKIM Inspirasi Euforia Islami yang baru je dengarkan siaran ini. Assalamualaikum, selamat malam. Anda bersama dengan saya Faiz Saji Osman di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Ikutlah, dengar dekat frekuensi, dengar dalam kereta, pakai frekuensi lah. Ataupun dengar dekat rumah yang menggunakan browser www.ikim.my ataupun dengar di aplikasi telefon pintar. Silakan apa jua medium yang anda boleh capai ataupun dengar siaran kami ini. Semoga ianya memberi manfaat terbaik untuk semuanya. Okey, selamat bercuti. Hari ini cuti panjang, minggu ni cuti panjang, minggu depan cuti panjang lagi kan. Yang ambil peluang untuk cuti panjang hujung minggu ini pulang-pulang ke kampung ataupun pergi berjalan sebab dah lama tak pergi keluar bersama-sama keluarga. Ataupun ini jelah ruang yang masa yang ada, semua orang boleh cuti, dapat pergi berjalan-jalan bersama keluarga. Ingat, ke mana pun destinasi yang anda pergi, patuhlah kepada SOP. Dalam kita putuskan rantai jangkitan COVID-19, kita faham bila dah keluar mungkin di kawasan-kawasan penginapan, peranginan ini sedikit ramai, sesak sikit. Jadi patuhlah kepada SOP, pakailah pelitup muka, janganlah cuai. Okey, insyaAllah. Jaga jarak, itu yang paling penting. Dan gunakan hand sanitizer dengan lebih kerap lah. Basuh tangan, gunakan hand sanitizer. Kalau time dah sampai kat tempat bercuti tu rasa kurang sihat, sila kekal berada di dalam bilik ke kan, ataupun boleh rujuklah dapatkan nasihat pegawai kesihatan dan sebagainya. InsyaAllah semoga Allah lindungi kita semualah daripada pandemik COVID-19. Dalam kita pun nak meraihkan percutian ini, tak kira lah apa pun yang anda buat, balik kampung ke, pergi bercuti ke, kita nak berseronok, tapi dalam masa yang sama semua orang kena patuh kepada SOP. Itu je vaksin yang kita ada untuk kita putuskan rantai jangkitan COVID-19. Cayuk, Malaysia boleh ya, insyaAllah. Jom sama-sama dengarkan lagu ini, Saujana Pahlawan Gaza. Senjata membunuh anak watannya. Tiada lagi nada keriangan menghiburkan hati luka. Hanya wajah penuh pengharapan, bernafas bersama doa. Membara di jiwa anak kecil pewaris para syuhada. Cita-cita ingin bebas dari sangkar bumi sang durjana. Semangat jihad terus menyala, keseman utuh di dada. Demi Allah pertahankan bumi penuh barokah. Dengarlah alun irama derap perjuangan ini, percikan rasa peduli insani. Biar dipisahkan jarak beribu, tetap bersama dan berganding bahu. Pahlawan Gaza, tak gentar tak berhenti, berjuang hingga mati demi janji ilahi.
siap dipisahkan jarak beribu, tetap bersama dan berganding bahu. Hiburan mendidik jiwa